Malam ini kita akan berbicara tentang pertama sekali mengenai pengkhianat-pengkhianat yang sudah pun keluar parti, terutama apabila baru-baru ni Dr. Afif mengumumkan bahawa hari ni lah bahawa beliau telah keluar daripada Parti Keadilan Rakyat dan kemudian akan melompat ke Bersatu. Okey, kita akan tengok daripada segi itu implikasi dia, jawatan dia macam mana, bagaimana dia kena bayar 10 juta dan sebagainya. Kan? Kemudian kemana hala tuju politik mereka, kemana hala tuju politik mereka. Apa yang kita boleh jangkakan dengan parti baru Azmin? Adakah terdapat parti baru seperti yang saya sebutkan 2 malam lepas, Azmin, Mahathir dan Isyamuddin? Perkembangan dia macam mana? Saya sebut beberapa bulan lepas bahawa nak tak nak Azmin kena memikirkan untuk buat parti baru, parti dia sendiri. Itu kita kena fikir. Okey, itu yang kita akan bincang selepas itu. Kemudian yang terakhir adalah mengenai hala tuju Mahathir sekarang ini. Adakah Pakatan Harapan berpecah? Ada orang tanya. Adakah betul Anwar ini sudah akan bergabung dengan Muhyiddin untuk membentuk kerajaan baru? Betul ke macam tu sekarang ni kan untuk kalahkan Mahathir? Adakah itu yang berlaku? Hari ini tular satu teks Facebook, YouTube, satu teks mengatakan bahawa daripada WhatsApp mengatakan bahawa akan berlaku satu pergabungan di antara PKR dan juga Bersatu. Bukan Bersatu je, tapi Bersatu yang belah Muhyiddin ni untuk checkmatekan Mahathir. Betul ke macam tu? Adakah itu yang kita lakukan? Okey. Kemudian ada yang kata kat saya, marah dia, kenapa Iswadi lambat, start pun lambat. Dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita saya ni kerja seorang. Ni audio, ni laptop, ini sistem saya nak pakai, saya kena cari music yang ke background tadi tu, saya kena buat. Semua ini saya kena buat seorang. Lepas tu saya kena bercakap, saya kena cari bahan. So benda tu kadang-kadang bila dia cerita seorang, laptop saya ni dah laptop lama 2013. Tengah-tengah kita buat, dia hang. Internet pula hang. Tadi internet ada hang sekejap. Jadi saya kena make sure semua cantik dulu. Kalau tidak, saya bercakap ni saya stres. Kalau saya stres kalau saya stres bercakap sebab apa something happen, maka saya tak boleh deliver the best pada malam ini. Jadi harap tuan-tuan dan puan-puan boleh bersabar dan faham dengan saya. Kalau tak boleh sabar juga, minta maaf lah. Itu jelas saya boleh cakap. Unless kalau saya dibayar gaji oleh RTM ke TV3 ke, ada 2-3 orang tolong saya dekat sini, tak apa. Ni tak sekaya buat sorang-sorang je benda ni. Okey, terima kasih kepada terima kasih kepada yang bersama dengan kita pada malam ini, insya-Allah. Dan kita akan tengok daripada perspektif-perspektif yang saya sebutkan, 3 perkara yang saya sebutkan ini yang berkenaan yang kita nak bawa pada malam ini, insya-Allah. Jadi itu yang kita nak kena tahu dahulu. Sebelum itu saya nak tunjukkan sikitlah, ada satu ni kawan saya, rakan saya. Saya nak kena mention juga. Rakan saya ni, saudara Said, tak adalah rakan, saya tak kenal dia sangat sebenarnya. Saudara Said Badli Shah. Dia ni lama dah surat ni pada 17 Jun. Tu aja taklah lama sangat, last week kan. Tetapi beliau memberikan satu surat yang sangat menarik kepada Malaysia kini, mengatakan bahawa Muhammad Azmin perlulah pulangkan mandat rakyat. Tidak perlu campuri urusan dalaman Pakatan Harapan. Sebaliknya beliau fikirkan berapa hari lagi beliau akan bertahan sebagai wakil rakyat sementara rakyat sedang menunggu untuk menolak beliau kerana mengkhianati mandat di kawasannya. Azmin seharusnya mengosongkan kerusi Parlimen Gombak dan Dun Bukit Antarabangsa dan memulangkan kerusi ini kepada rakyat. Kelihatan parti-parti politik termasuk UMNO menyedari yang Azmin telah mengkhianati mandat rakyat. Justru itu saya yakin semua parti politik tidak akan membuka pintu sewenang-wenangnya dengan Azmin untuk beliau menyertai mana-mana parti. Dan itu saya sebutkan tadi bahawa kalau kita tengok daripada kerangkaian yang kita ada sekarang ini, di on the ground, ini orang UMNO on the ground, di Bukit Antarabangsa dan juga di kawasan parlimen beliau sendiri. Kalau kita tengok di Dun Bukit Antarabangsa dan juga Parlimen Gombak itu sendiri, terutama di Parlimen Gombak, even UMNO dan PAS di bahagian Parlimen Gombak itu sendiri menyatakan bahawa mereka tidak mahu dan menolak Azmin. On the ground sebenarnya mereka menolak Azmin sebagai calon di kawasan tersebut untuk pilihan raya yang akan datang. Jadi dengan ini Azmi kena memikirkan bahawa daripada segi politiknya dia mungkin tidak boleh nak pergi jauh sekiranya dia masih lagi nak memikirkan kerusi Gombak dan juga kerusi Dun Bukit Antarabangsa. Ini ada kemungkinan bahawa beliau akan melihat kerusi-kerusi selamat yang akan ditawarkan oleh Menteri Besar Selangor.
yang mungkin akan ditawarkan oleh Universiti Besar Selangor, tetapi tawaran itu bukanlah tawaran secara khusus untuk dia menyertai Azmin, menyertai Pakatan Harapan ataupun PKR. Sebaliknya dia akan ditawarkan di satu kerusi di mana ada keyakinan bahawa dia boleh menang di situ, dan kalau sekiranya dikekalkan MPN, pengurusi MPN kepada Amir Rudin sekarang ini yang kita tahu setia kepada Azmin, maka berkemungkinan dia akan letak calon pula orang-orang yang memang kita tahu akan kalah di kawasan tersebut. Jadi daripada situ kita kena tahu strategi-strategi ini yang menyebabkan kita kena sedar sebenarnya hala tuju politik Azmin. Dan semisal dengan contoh macam Ali Biju, saya sebut tadi pasal Ali Biju, saya sebut pasal Willy Mongin. Ali Biju ni kalau kita tengok daripada segi karier politik, dia tak keluar daripada Saratok. Dia tidak keluar. Dia sebelum ini adalah naib presiden Parti Keadilan Rakyat, naib presiden tau, ketiga tertinggi, presiden, timbalan dan naib. Dia ketiga tertinggi walaupun lantikan dia kalah dalam pemilihan MPP. Even dalam MPP pun Cai Azmin tak bawa dia. Kesian Ali Biju, dia bertanding MPP, Majlis Pimpinan Pusat, kira macam majlis tertinggi kan. Ada orang kata saya kalah ketua cabang. Saya kalah ketua cabang tak apa, dia kalah MPP. Cai Azmin boleh tinggalkan dia. Memalukan. And lepas itu dia boleh pula setia dengan Azmin, tinggalkan parti untuk nak ikut Azmin. Konon-konon jadi ikut belakang Azmin kita sekarang ini. Azmin sendiri di Parlimen Gombak itu pun dah ditolak. Sedangkan Ali Biju dia bawa Cai Azmin. In fact saya tahu Ali Biju masa dia nak bertanding MPP, dia sendiri kata bahawa ini Cai dia undi dia, yang lain dia tak kisah, janji undi dia. Akhirnya dia tak terpilih pun sebagai MPP, dia kalah. Tapi dilantik oleh Presiden sebagai wakil Borneo, wakil Sarawak, hanya mengenangkan dia seorang YB. Dilantik. Kita masih lagi bagi ruang kepada dilantik. Tu pun dia kata bahawa Presiden ni nak jadi Perdana Menteri, kemaruk kuasa Anwar ni macam tu, macam ni orang-orang bawahan dia. Termasuk dia sekali lah. Dia keluar. Sebab apa? Rupanya jawatan timbalan naib presiden ni tak cukup tinggi. Bila dia masuk PN dia jadi timbalan menteri. Orang kata budak-budak macam-macam, dia kata tengok kami sudah menang, kamu kalah, dia kata. Saya kata dia jadi timbalan menteri menang ke? Ini permainan ini, jadi timbalan menteri, lepas dia jadi timbalan menteri berapa lama? 3 tahun, 10 tahun, 100 tahun dia boleh duduk situ? Selepas ini dia ke mana? Dalam Wikipedia ada tulis dia menyertai Parti Bersatu, dia kata. Dia menyertai Parti Bersatu. Menyertai Parti Bersatu, tetapi Azmin tak bersama dengan Bersatu. Membawa saya kepada satu cerita yang telah berlaku 2-3 hari lepas di Langkawi. Kita tahu Mahathir mengatakan bahawa bahawa kita tak ada bergabung, tidak ada perjumpaan pun. Dia bukan Mahathir cakap. Dia punya orang kanan, dia mendapat maklumat daripada orang yang dekat dengan Mahathir. Bukan Mahathir cakap tau. Mahathir tak cakap pun. Dia ni wartawan tanya kepada someone, dia kenal kepada orang Mahathir. Dia ni bukan orang Mahathir pun, dia kenal orang Mahathir, dan orang tu bagi tahu, dia hearsay lah, cakap dengar, bahawa tidak ada perjumpaan di antara Hishamuddin, di antara Azmin, di antara Mahathir. Kebetulan pula Mahathir ada kat situ, kebetulan Azmin ada kat situ, kebetulan Hishamuddin Tun Hussein On pun ada kat situ. Macam pelik je. Apa kebetulan, apa occasion? Dia ada 5 ke kat situ kan? Kod-kod ada 5, yelah mungkin lah Menteri MITI nak turun, mungkin UMNO nak turun, okeylah ahli parlimen, mungkin ahli parlimen Langkawi nak turun, mungkinlah ada satu peristiwa yang menyebabkan tiba-tiba berjumpa, tiba-tiba ada jumpa, tiba-tiba ada meeting, mungkin. Tetapi dalam hakikat sebenar itu kita tahu bahawa Mahathir ni dia dalam keadaan seperti orang yang sedang nak lemas. Bila dalam keadaan seperti orang yang sedang nak lemas, dia akan tarik sesiapa saja yang boleh membuatkan dia terus terapung. Saya sebut dulu, untuk kekal relevan di dalam politik, dia mesti sentiasa kat depan. Anwar Ibrahim sekarang berada di depan. Beberapa kali Anwar memintas Mahathir, dan beberapa ketika Anwar memintas Mahathir, dan sekarang ini Anwar sudah berada di depan Mahathir, dan Mahathir tak boleh di overshadow oleh orang lain. Kalau di-shadowkan oleh orang lain, maka dia akan menghadapi masalah dalam menghadapi pilihan raya yang akan datang. Number one, dia parti apa? Kalau dia nak bertanding nanti, dia pakai logo apa? Dia nak pakai parti apa? Dia bukan orang Bersatu. Yalah, dia boleh pergi mahkamah, tapi belum tentu. Dia parti apa? Azmin parti apa? Willy Mongin parti apa? Ali Biju parti apa? Diorang ni parti apa? Sebab sekarang ni semisal Azmin mengatakan bahawa permohonan mereka untuk bersatu berkemungkinan tidak ada. Dia masuk gerakan. Gerakan pun sampai sekarang tak buat keputusan. So dia kena buat parti sendiri. Akhirnya dia buat satu gerakan. Dia ada komuniti penggerak, kemudian dia ada pemuda negara lah dan sebagainya.
Yang mana kita tengok bahawa nampaknya macam hala tuju dia tak jelas. Sebab apa? Kalau pemuda negara itu mempunyai hala tuju yang jelas, dia kena bawa, Dr. Afif ni kena bawa pemuda negara itu terus maju ke depan. Tetapi sebaliknya, dia keluar daripada PKR dan menyertai Bersatu. Kerana apa? Kerana Dr. Afif tidak dalam jangka masa ini menjangkakan bahawa pilihan raya akan berlaku dalam masa yang terdekat. Dan kalau sekiranya dia tidak cepat untuk menentukan parti politik dia, berkemungkinan dia tidak boleh bertanding. Dan kalau dia bertanding, dia kena bertanding tiket bebas. Dan dia tahu bertanding tiket bebas di Penang adalah sesuatu yang sangat sukar untuk menang. Tak mustahil, tetapi sangat sukar. Terutama apabila dia berada di bawah Parlimen Pematang Pauh. Adalah sesuatu yang sangat sukar untuk menang. Untuk makluman, saya weekend ni saya akan pergi ke Perlis. Hari Sabtu saya di Perlis. Kemudian selepas itu saya di Sungai Lostar petang Sabtu tu. And then kemudian saya bertolak ke Sungai Petani hari Ahad pagi. And then saya berada di Pematang Pauh pada hari Ahad petang sebelum saya ke balik pulau pada hari Isnin. Tapi Isnin ni tak ada Bina Negara lah, dia ada. Dan kalau sekiranya anda nak tahu bagaimana untuk menghubungi saya untuk hadir program saya, pergi ke page Iswardi Morni Official, dan di sini kita ada maklumat bagaimana untuk menghadapi untuk pergi program saya. Terhad kepada 20 orang sahaja kerana kita kena abide by undang-undang negara. Okey, balik kepada cerita kita tadi. Dr. Afif, kalau kita tengok, dia tahu daripada segi hala tuju dia tahu bahawa dia tidak boleh dah pergi ke tempat lain. Sekarang ini, Undang-Undang Pulau Pinang mengatakan sekiranya dia lompat parti, dia akan dilucutkan jawatan. Dia akan dilucutkan jawatan sebagai menteri pula, sebagai YB. Itu Undang-Undang Pulau Pinang. Bahawa sesiapa yang melompat parti, dia anti-hopping law, maka terlucut jawatan dia sebagai YB. Nah, itu yang pertama. Kedua, bukan itu saja, dia kena membayar 10 juta kepada Parti Keadilan Rakyat dalam saman. So dua-dua ni kena bawa ke mahkamah untuk menentukan dia punya kedudukan sekarang ini. Dan dia tahu kalau sekiranya dia tak boleh tunggu lama dalam PKR, dia tahu dia tak boleh tunggu lama dalam Parti Keadilan Rakyat, dia kena melompat. So dalam lompatan itu, bila dia nak melompat, dia kena pastikan lompatan itu dia kena melompat di satu landasan yang kukuh. Dia tak boleh melompat dalam UMNO, of course DAP out, Amanah out. Dia kena melompat sama ada dalam Bersatu, dalam Gerakan ataupun dalam UMNO di Penang. UMNO Penang obviously dia confirm dia takkan suka. Dia sendiri pernah cakap bahawa dia tak pernah suka dengan UMNO. Jadi tak payah cerita pasal UMNO. Kemudian kalau dia nak melompat dalam Gerakan bukan parti Melayu bang. Yalah, kita kata Gerakan ni multiracial punya parti, but then again at the end of the day dia adalah satu parti yang again dominated by the Chinese. Kalau kita tengok pergi kepada Bersatu, that is the only logical way. Dia kata kalau nak tunggu parti dia sendiri adalah amat sukar untuk dia nak tunggu parti dia sendiri. Sebab apa? Kalau nak tubuh parti sendiri ni dia akan ambil masa. Tup-tup ditakdirkan esok berlaku PRU. Tak payah PRU lah. Let's say PRK, dia dilucutkan jawatan kerana melanggar hopping kan, dia melompat. Katakanlah berlaku, maka parti apa untuk dia nak bertanding? Dalam parti apa untuk dia nak bertanding? Jadi itu persoalan-persoalan yang dia kena jawab, yang dia kena fikirkan. So the only logical way adalah dia kena join Bersatu. Dia kena join Bersatu. So tinggallah pemuda negara, tinggallah semua ni. Dan bila dia join Bersatu, dia takkan setakat posisi Bersatu. Pemilihan parti Bersatu sepatutnya pada bulan 6 ini, tetapi ditangguh sebab COVID. Berkemungkinan dia akan berlangsung tidak lama lagi. Since Syed Saddiq dah tak ada, saya tak tahu masih terbuka atau tidak pencalonan untuk mencalonkan diri dia bertanding jawatan di dalam Bersatu. Mungkin tak, mustahil lah kan. Tetapi itu tak penting. Yang penting pencalonan dia di Pulau Pinang masih kekal beliau menjadi calon Bersatu untuk bertanding di Pulau Pinang nanti. Itu merupakan satu strategi beliau. Dan nampaknya beliau berjalan sendiri sekarang ini. Dengan keadaan di mana Azmin berjalan sendiri. On the ground, kalau kita tengok, penyokong-penyokong Azmin berada dalam keadaan seperti kucak-kacir. Ini kita bercakap dengan bekas-bekas kawan kita, bekas-bekas kawan kita dalam Parti Keadilan Rakyat yang sekarang ini sudah keluar. Mereka berada dalam keadaan kucak-kacir. Dia tak tahu Azmin nak tuju ke mana. Dan bila ada perjumpaan Azmin bersama dengan Parti Keadilan Rakyat, bersama dengan Mahathir dan juga Hishamuddin menentang Parti Keadilan Rakyat. Menentang Parti Keadilan Rakyat, in kontras dengan Parti Keadilan Rakyat. Bila ada pertemuan tersebut, lagilah penyokong-penyokong Azmin dalam keadaan garu kepala. Alamak, kita nak bergabung dengan Mahathir pula ke? Kita nak bergabung dengan Hishamuddin. Mahathir okey lagilah Bersatu. Tapi Hishamuddin, UMNO, takkan Hishamuddin nak tinggalkan UMNO untuk bersama dengan kita?
dia tak akan tinggalkan UMNO untuk bersama dengan you all, tetapi apa yang berlaku akan ada penggabungan dengan UMNO. UMNO mana? UMNO pecah dua juga. Saya katakan tadi, UMNO pecah dua, tetapi tak tahu tim Hishamuddin ni, dia tak kuat tim dia, tetapi ada. Kita kena faham Hishamuddin Tun Hussein On ni for the rest of his life, kebanyakan hidup dia sentiasa dalam keadaan terpinggir di dalam politik UMNO. Dan the only reason kenapa dia masih berada di situ sebab nama bapak dia Tun Hussein On, tu je. Hanya kerana bapak dia Tun Hussein On. Kalau bapak dia nama Morni, lama dia kena buang. Selain daripada itu, dia tak relevan. Dia tak ada grassroots, dia tak command grassroots, dia tak command orang-orang yang besar, dia tak ada dia punya benda-benda yang macam tu yang menyebabkan dia kena boleh bergerak ke depan. Tetapi jangan kita deny bahawa ada orang yang masih menyokong masih menyokong Hishamuddin. Di dalam UMNO itu masih menyokong Hishamuddin yang mempunyai cita-cita politik tersendiri, yang juga terpinggir oleh orang-orang semisal Zahid Hamidi, semisal Najib Tun Razak, sampai bawa Papa Gomo masuk ke dalam KDN dan sebagainya, dan orang-orang ini yang menyisihkan kumpulan yang tersisih. Dan Hishamuddin dengan mudahnya boleh mengambil kumpulan-kumpulan yang tersisih ini untuk membentuk satu lagi pasukan untuk menentang Zahid dan juga Zahid dan juga Najib. Dan ada ura-ura, ada orang kata kat saya, ini tak tahu betul atau tidak, dia katakan bahawa dalam keadaan sekarang ini 6 bulan Najib akan dijatuhkan hukuman 6 bulan, lepas tu beliau akan dibebaskan. Saya kata it does not work like that. Undang-undang kita tak berjalan macam tu. Bulan 7 ni adalah keputusan kes Najib. Saya percaya bahawa beliau akan didapati bersalah. Itu saya akan nampak. Mahkamah tinggi akan mendapati bersalah, tetapi peguam dia akan merayu. Mahkamah rayuan akan mendapati dia bersalah, peguam dia merayu. Dan dalam rayuan itu, nak dekat pilihan raya, berkemungkinan mahkamah akan mendapati dia tidak bersalah, Mahkamah Persekutuan. So kalau Mahkamah Persekutuan mendapati dia tidak bersalah, maka habis. Maka habis dah. Dia tak boleh lagi didakwa dalam keadaan kes yang sama. Itu dia panggil double jeopardy. Itu kemungkinan. Ini merupakan pendapat pendapat peribadi saya berkenaan dengan kemungkinan yang akan berlaku. Kalau dia dapati bersalah, Alhamdulillah lah, Alhamdulillah lah dia dapati bersalah. Tapi kalau dia dapati tidak bersalah, so bagaimana keadaan tersebut? Bagaimana situasi dia? Kemana haril tuju kita punya politik selepas ini? Kehancuran, reformasi yang kita dok cakapkan selama ni akhirnya tidak akan berkembang dan tidak akan maju sebagaimana yang kita nak. Dia akan kembali wal asal balik.